Radu tatap, radu sampai, bien, bien, bien. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya, Panglima Utama Sabah, Yang berhormat Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, Pengurusi Barisan Nasional Negeri Sabah, dan yang kita utamakan sehari dua ini, calon N58 Lamak dan isteri. Yang berbahagia Datuk Jeffrey Arifin, calon N59 Sukau. Yang saya hormati Datuk Zaki, pimpinan UMNO bahagian, dan sudah tentu yang kita utamakan jentera Barisan Nasional, pengundi dan penyokong Barisan Nasional. Malam ini saya rasa amat terhormat kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan Yang berhormat Datuk Seri Bong Mokhtar kita, pejuang utama Barisan Nasional di negeri Sabah ini, berkongsi satu platform, satu pentas sebagai penutup tirai pada kempen Barisan Nasional Pilihan Raya Negeri Sabah pada kali ini. Sudah tentu malam terakhir ini malam yang penting bagi kita, bagi jentera-jentera Barisan Nasional. Kita sudah pun mempunyai iltizam dan tekad yang amat bulat, bukan saja pada malam ini di Kinabatangan, tapi di mana-mana tempat yang saya pergi, Tawau, Kalabakan, Pensiangan, Sepangga, Kota Belud, dan banyak lagi tempat, saya melihat semangat jentera Barisan Nasional adalah berkobar-kobar untuk menjamin kemenangan untuk Barisan Nasional. Saya tanya pada diri saya, barangkali apa sebabnya semangat BN di Sabah ini tak pernah padam. Yang lari, yang menjadi katak hanya di atas saja, tapi di bawah, di akar umbi, tetap teguh komitmen mereka. Mereka pilih UMNO dan Barisan Nasional sebagai wadah perjuangan kerana mereka faham bahawa hanya BN Barisan Nasional sahaja yang boleh membawa perubahan yang besar pada bumi Sabah ini. Saya yakin inilah sesuatu yang sudah pun dikongsi oleh sebahagian besar daripada rakyat negeri Sabah hari ini. Sebab merata tempat saya pergi, saya melihat tanda-tanda seolah-olah tidak ada apa-apa pembaharuan di bumi Sabah ini. Saya tanya pada diri saya,
Kalaulah sudah 29 bulan memerintah, tentu cukup masa nak tunjuk bukti kemampuan mereka, memenuhi janji-janji mereka, melaksanakan projek-projek dan program untuk rakyat. Tapi bila saya pergi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahawa memang tidak ada pembaharuan dalam tempoh 29 bulan warisan memerintah di bumi Sabah ini. Betul, tuan-tuan? Betul. Oleh itu, tuan-tuan, mereka ini ingin kepada zaman Barisan Nasional, untuk kembali ke zaman Barisan Nasional. Mereka rindu zaman Barisan Nasional, sebab zaman Barisan Nasional rezeki lebih, tuan-tuan. Atau orang Sabah sebut rezeki. Rezeki lebih negeri Sabah. Betul? Pembangunan pun lebih lancar zaman BN. Kemudahan asas pun bertambah dalam zaman Barisan Nasional. Projek-projek utama juga lahir, bermula zaman Barisan Nasional. Saya bila balik ke Kuala Lumpur nanti, tuan-tuan, saya kena jumpa doktor, sebab saya mau periksa badan saya. Kenapa saya perlu periksa badan saya? Sebab urat-urat saya ni dah sengal-sengal. Sebab terlalu banyak terpaksa gunakan jalan-jalan kampung yang tak ada tar. Jalan utama pun berlubang-lubang. Gedeguk. Naik 4-wheel drive macam naik unta. Sakitnya belakang ni, tuan-tuan. Saya kata, apakah ini gambaran Sabah yang dibanggakan? Sebab itu dalam ungkapan kata-kata warisan, saya tengok mana ada janji nak buat pembaharuan untuk negeri Sabah ini. Apa dia sebut? Unity. Kita ni nak bersatu lah, woi. Sabah ni contoh satu Malaysia. Sudah ada unity, tak ada masalah. Suku kaum berpuluh-puluh pun no problem di Sabah ini. Berbeza budaya, no problem. Berbeza agama pun no problem. Tak perlu pada warisan bahawa ada unity di Sabah ini. Di bawah BN sudah ada unity, tuan. Tapi itu ceplak lagi slogan daripada Amerika Syarikat, Obama, in God we trust. Kita dah mulalah kepercayaan pada Tuhan lah. Rukun negara tahun 1970 dah sebut yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Itu dalam bahasa kebangsaan. Dalam bahasa Inggeris, in God we trust. Itulah maksudnya. Tak payahlah ceplak daripada Amerika Syarikat. Kita nak originality. Kita sudah tahu
bahawa keperluan rakyat, terutama sekali di negeri Sabah ini, adalah untuk menentukan jurang perbezaan pembangunan antara Semenanjung dan Sabah dirapat-rapatkan, sehingga dalam masa tidak berapa lama lagi orang Sabah boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan orang Semenanjung. Saya waktu jadi Perdana Menteri, saya amat komited untuk perkara ini berlaku. Sebab itulah dalam 9 tahun saya jadi Perdana Menteri, saya lebih kerap melawat Sabah daripada orang yang jadi Perdana Menteri 22 tahun. Mana dia masa kempen? Datang ke dia? Saya pun mempunyai wawasan dan vision. Antara wawasan utama saya semestinya lah lebuh raya Pan Borneo Highway. Tadi saya bertolak dari telefon. Telopet. Silap. Banyak sangat nama. Telopet ke sini, ke Kinabatangan, jalannya teruk, tuan-tuan. Jadi pemandu saya kata, sepatutnya ini lebuh raya Pan Borneo. Dia siap sikit saja. Yang kita lalu jalan tak siap. Itu yang saya kata gedeguk. Tuan-tuan, kalau siapnya jalan ini berarti bahawa kawasan Kinabatangan ini akan lebih maju lagi, pasti kan? Mana-mana kawasan yang dilalui oleh lebuh raya Pan Borneo, nilai tanah akan melonjak tinggi. Value of the land. Jadi kalau nilai tanah naik, siapa untung? Rakyat untung. Kalau kerana Pan Borneo Highway ada industri tambahan, kita menyediakan pekerjaan untuk anak-anak muda kita yang hari ini memerlukan pekerjaan. Tahun sudah 120,000 orang menganggur di bumi Sabah ini. Itu tahun sudah, tuan-tuan. Tahun ini pasti lebih tinggi lagi. Dan tak kurang juga mereka yang terpaksa gaji mereka dipotong ataupun dikurangkan. Kalau ada lebuh raya Pan Borneo Highway ini, ribuan pekerjaan baru dapat kita wujudkan. Bandar-bandar yang malap akan bersinar dengan cahaya baru kerana perhubungan lebih pantas, berarti pergerakan manusia, pergerakan kegiatan ekonomi. Ini pertanda insya-Allah besok bersinar cahaya untuk Barisan Nasional. Daripada kegelapan 29 bulan di bawah warisan, bertukar cahaya, cahaya yang dibawa oleh Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan sekalian, itu lebuh raya Pan Borneo Highway. Dan saya lulus bukan sikit peruntukan. Tak payah ada slogan Sabah untuk Sabahan. Tak perlu. Ada slogan pun tiap-tiap malam peluk orang Semenanjung. Tapi tak apa, tak jadi masalah, peluklah. Tapi kita nak, bukan main sentimen. Kita satu keluarga yang besar.
Di mana ada kekurangan, orang Semenanjung boleh bantu, kita bantu. Hak mana Sabah boleh bantu kita bantu. Jadi dalam satu kesatuan besar, satu keluarga besar, tak ada orang berani nak robek-robek kita, tuan-tuan. Kita tengok dalam rentetan sejarah, bila Sabah berhadapan dan konfrontasi, bila musuh turun di Tawau, bila musuh ceroboh di Pulau Sebatik, zaman konfrontasi, siapa ada di medan hadapan? Orang dari Perlis, Johor, Sarawak, Sabah mempertahankan kemerdekaan bumi Sabah. Itu zaman konfrontasi. Lawan komunis pun begitu juga. Dan waktu saya jadi Perdana Menteri, berlaku je pencerobohan, pengganas pemberontak yang masuk di Lahad Datu, Tandau. Saya ni lidah ni, Tandu. Nama Sabah. Tandu. Masuk di Tandu. Lahad Datu. Tandu. Masuk di Tandu. Yang pertahankan kemerdekaan Sabah siapa? Yang mati itu siapa? Tuan-tuan, saya pergi jumpa dengan balu-balu, anak-anak yang mati sebagai wira kita. Mereka jumpa saya, mereka menitis air mata, tapi mereka tak kata, kami tak reda suami atau bapa kami mati mempertahankan bumi Sabah, sebab kami orang Semenanjung. Asalkan Sabah sebahagian daripada Malaysia, orang Malaysia pertahankan Sabah. Ini ada pemimpin mereka yang menghina pengorbanan angkatan tentera dan polis. Kononnya drama, kononnya berjuang lawan dengan ayam, lawan dengan anjing. Ini orang ini, saya nak sebut orang ini agak short ya, cap ayam ni, jadi menteri cap ayam. Ini standard warisan ni, tuan-tuan. Pemimpin macam ini, angkatan tentera terasa hina. Bukan mereka saja, keluarga mereka, balu mereka, anak-anak yang kehilangan bapa, rasa terguris hati. Inikah parti nak memperjuangkan kepentingan Sabah? Dan tiba-tiba nak runding dengan Filipina pula. Tak masuk akal, tuan-tuan. Soal Sabah telah diputuskan oleh undang-undang antarabangsa yang tertinggi, disahkan oleh bangsa-bangsa bersatu, United Nations.
bahawa Sabah merdeka dalam Malaysia. Waktu saya jadi Perdana Menteri, tak berlaku. Mereka tak bangkit soal kedaulatan ataupun menuntut kedaulatan Sabah. Saya baik dengan Presiden-Presiden Filipina, termasuk yang ada sekarang ni, Duterte. Saya juga terlibat dalam penyelesaian kedamaian dengan Moro. 40 tahun punya peperangan kerana Malaysia, kedamaian itu tercapai, tuan-tuan. Kerana Malaysia. Mereka tak akan lupa ni. Tapi tiba-tiba pemimpin di sini kata, oh, nak runding dengan Filipina atas kedaulatan bumi Sabah ini. Kita mesti kata, no way. Jangan sekali-sekali melakukan penderhakaan kepada kedaulatan negara Malaysia kita ini. Betul? Baik. Saya pun nak beritahu bahawa saya setuju dengan Bong. Kalau mereka sudah gagal, maka tak layak menjadi kerajaan. Betul? Saya nak tambah lagi. Kalau mereka menjadi pembuyuk, tak layak juga jadi kerajaan. Betul? Saya nak tanya, janji COVID 600 juta tu sampai ke bawah ke tidak? Makan sendiri. Dia makan sendiri. Dia janji 300 kan? Ada yang dapat 300? Dia janji itu barang-barangan RM100. Saya dengar kabar sampai cuma RM40. Yang saya heran ni, dalam 2 minggu ini saya pergi menjelajah seluruh Sabah. Saya tengok Sabah ini diseliputi dengan bendera-bendera putih warisan, dengan billboard yang besar. Banyak duit warisan ni. Tiba-tiba banyak duit waktu pilihan raya, tapi waktu nak tolong rakyat dalam COVID, apa kamu telah lakukan? Mana kamu utamakan kempen? Kamu nak utamakan kuasa. Kamu nak utamakan menang pilihan raya, tapi kamu tak jaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Betul tidak? Jadi kalau kebajikan rakyat masa COVID pun, waktu kamu ada kuasa pun, kamu tak jaga, boleh harap dia jaga 5 tahun akan datang ke tidak? Mana boleh. Jadi orang yang buyuk ni tak layak. Jadi bila saya tekan di pasal ekonomi, ni saya nak cerita sikit pasal ekonomi. Bila saya kata zaman Barisan Nasional 2017, kadar pertumbuhannya 8.2% untuk Sabah. Untuk Malaysia 5.9%. Saya berasa bangga sebab apa yang saya nak ni, kalau Sabah mencapai 8.2%, keseluruhan Malaysia 5.9%, bererti jurang itu akan semakin hari semakin mengecil. Betul tidak? Betul lah? Betul. Dan kalau dalam masa beberapa tahun, maka impian kita Sabah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Semenanjung, insya-Allah akan tercapai. Itu dia bukti Barisan Nasional usaha. Tapi tahun berikutnya bila kita kalah 2018, dia jatuh merudum 1.5%. Lepas itu tahun 2019 jatuh lagi 0.5%.
Bila saya bangkit dalam ucapan-ucapan saya, Datuk Syafiee kata, dah, Sabah ekonomi kita terjejas macam Amerika terjejas kerana Covid. Singapura terjejas kerana Covid. Negara-negara lain semua ekonomi jatuh kerana Covid. Datuk Syafiee, Covid tahun 2020 lah. Saya sebut tahun 2018. Saya sebut tahun 2019. Saya tak kata 2020. Saya nak tegaskan pada rakyat Sabah, ekonomi Sabah menjunam bukan kerana Covid, kerana kegagalan warisan pemerintah. Ini mesej dia. Jadi bila Bong kata gagal, ini buktinya. Ini bukan saya cakap, ini official data perangkaan resmi daripada Jabatan Perangkaan. Cuba lawan saya. Maknanya jangan tipu, jangan buyuk. Dia ingat orang Sabah, rakyat Sabah ni paloi. Tidak. Paloi tak? Tak. Orang Sabah sekarang ni lah pandai, tahu menilai. Sekali kena tipu, dua kali takkan kena tipu. Sekali kena kencing, takkan dua kali kena kencing. Baik. Dah faham. Pembuyuk tak boleh jadi kerajaan. Lagi apa? Lagi saya bagi peruntukan besar. Saya pilih Datuk Syafiee jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebab saya pilih Datuk Syafiee, sebab dia orang Sabah. Saya nakkan dia selesaikan pembangunan luar bandar, jadi Menteri Luar Bandar. Ramai menteri-menteri, ramai orang-orang UMNO nak jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar, sebab boleh jadi popular kalau jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Saya pilih dia jadi Menteri Luar Bandar. Saya bagi bajet yang besar, tuan-tuan. Di sini saya nak beritahu ya, zaman Atok jadi Perdana Menteri, ini saya baca angka ya, rancangan Malaysia ke-8, Atok memperuntukkan 1.42 bilion untuk pembangunan luar bandar dalam rancangan Malaysia ke-8. Terima kasih. InsyaAllah besok menang. Rancangan ke-9, Pak Lah tambah lagi 2.48 bilion. Dalam rancangan ke-10, RM ke-10, waktu saya jadi Perdana Menteri, saya lonjakkan kepada 7.6 bilion untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dengan harapan jalan-jalan luar bandar ni dibuat, air luar bandar dibuat, elektrik luar bandar dibekalkan. Tapi prestasinya tidak baik, tuan-tuan. Kita boleh lihat buktinya hari ini. Tidak baik kerana apa? Kerana Datuk Syafiee asyik nak merayu tender terhad. Dia nak kira siapa dapat kontrak ini, kontraktornya. Tak tahulah, barangkali masuk dengan Peter Anthony dan sebagainya yang jadi Menteri Infrastruktur, asyik kira nak siapa. Bila ditolak, merayu lagi. Jadi projek itu delay, tuan-tuan. Tertangguh. Ini saya cakap sebab saya Menteri Kewangan juga. Saya tahu surat itu datang pada saya. Takkanlah setiap projek nak bagi tender terhad. Kita nak disegerakan jalan. Dalam manifesto dia ataupun ucapan dia janji kerajaan bersih. Tapi kita tahu ampangan papar dia bagi pada syarikat dari Semenanjung yang terlibat dalam kes terowong itu. 3 bilion tanpa tender, tuan-tuan. Secara anugerah langsung. Penyelenggaraan jalan
1.45 bilion di bawah Peter Anthony punya kementerian. Dia bagi 4 syarikat, semuanya baru tuan-tuan. 3 tidak ada pendapatan sama sekali. 0. Diberi secara anugerah direct. Pelantikan terus. Jadi apa yang dia kata, kami nak kerajaan yang bersih, Sabah Persabahan, projek besar bagi pada syarikat Semenanjung. Dalam pelaksanaan Pen Borneo Highway, saya beritahu pada kerajaan negeri waktu tu, saya kata saya tidak mau campur siapa dapat kontrak. Kalau nak bagi pada kontraktor negeri, bagilah 100% boleh bagi pada orang Sabah. Itu hak orang Sabah, saya kata. Saya lulus 16 bilion tuan-tuan, tanpa syarat, no condition, asalkan projek ini dilaksanakan beri manfaat pada orang Sabah. Tapi bila kita kalah, semua berkecai, tak ada apa-apa kemajuan, kurang. Inilah nasib rakyat Sabah hari ini. Jalan-jalan tak ada tar, air bersih banyak kampung tak ada, elektrik pun tak selesai, apa lagi, perumahan pun kurang, PPRT kurang, betul? Rumah terbakar di Batu Sapi itu 2 tahun janji, duduk dalam kontainer dan bilik air di luar tuan-tuan selama 2 tahun. Janji bagi rumah, sampai sekarang janji tinggal janji. Apa lagi kita nak? Ini semua bukti yang jelas bahawa mereka ini gagal. Kerajaan yang gagal tak layak jadi kerajaan, dan pembuyuk tak layak jadi kerajaan. Kita sudah buat silap. Sebenarnya Sabah tak buat silap. Kita menang 31 lawan 29. Tapi ada orang nak jawatan tamak, dia lompat. Jadi kalau sebut pasal katak, kerajaan warisan ni katak, kerajaan katak. Betul tidak? Dan saya pun semak di sini, parti warisan pun parti katak, original katak. Sebab Jones Wong lompat dari DAP jadi naik presiden warisan. Darrell Lanking jadi timbalan presiden, lompat dari PKR. Terence Simun jadi bendahari, lompat dari PKR. Jadi kita ada 2 original katak, tuan-tuan. Kerajaan warisan katak original, warisan pun original katak. Katak pembuyuk gagal, mana boleh layak nak tadbir negeri Sabah ini. Mana boleh membuka lambaran baru untuk Sabah. Tak mungkin. Cuma Barisan Nasional. Dan di sini saya nak sebut bahawa sebab Bong Mokhtar, Datuk Seri Bong Mokhtar dipilih sebagai pemimpin utama kerana dia setia kepada kita. Dalam tengok gaya-gaya dia agresif tu, tapi hati dia setia pada Barisan Nasional. Dan sebab dialah pulih semula BN Kimanis kita menang. Dan ada pertanda dari Cameron Highland sampai ke Kimanis Tanjung Piai, Cini, Selim, BN menang dengan berlipat ganda majoriti. Sudah ada pertanda bahawa insya-Allah BN dan Muafakat Nasional insya-Allah boleh kembali sebagai kerajaan di Putrajaya nanti insya-Allah. Dan kalau bumi Sabah ini perintah oleh Barisan Nasional, Putrajaya bakal diperintah oleh BN dan Muafakat Nasional bersama, maka apa yang diidamkan oleh rakyat Sabah
mampu diselesaikan, dipenuhi oleh Barisan Nasional. Ingat, kekayaan negara kita, kita mesti kongsi. Dan kita beri kepada Sabah lebih besar daripada apa yang orang kata kita ambil daripada Sabah. Lebih besar. Dan insya-Allah di bawah Barisan Nasional kita akan menempa masa depan yang lebih hebat lagi, insya-Allah. Saya nak ucap terima kasih pada Datuk Seri Bong dan bala tenteranya sebab telah berjuang habis-habisan. Walaupun dalam keadaan kekangan dan apa juga kekurangan, tapi semangatnya luar biasa betul. Dan insya-Allah inilah semangat kita nak. Walaupun kita kecil, walaupun kita pembangkang di sini, walaupun kita kurang, tapi atas semangat kita, atas keyakinan kita, insya-Allah Allah akan beri kemenangan pada kita besok, insya-Allah. Saya nak tuan-tuan terus bekerja sampai habis waktu. Cari setiap pengundi, terutama sekali pengundi putih kita. Kalau mereka di mana saja, cari mereka sampai kita menang dengan majoriti yang meyakinkan. Kita nak tubuh kerajaan, kita nak masa depan untuk rakyat. Cuma Barisan Nasional sahajalah boleh mengubah untuk nasib masa depan rakyat Sabah dan bumi yang bertuah ini. Insya-Allah kita akan berjaya. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan pada kita. Hari esok kita berdoalah, minta pada Allah kemenangan. Kemenangan insya-Allah kepada Barisan Nasional. Radu! 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 Radu sampai! Radu sampai! Radu sampai! BN! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.